Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan ringkasan tafsir Ibnu Katsir, dan alhamdulillah pada minggu yang lalu kita dah habiskan sampai ayat 149 surah An-Nisa yang membincangkan berkenaan dengan tajuk orang-orang munafik dari sifat mereka itu memperwalikan orang kafir, ya, dan iman dan takwa berlepas daripada kemunafikan dan keburukannya. So hari ini insya-Allah kita masuk pada tajuk baru, iaitu berkenaan dengan penjelasan penyimpangan ahli kitab dari segi i'tiqad dan kepribadian bagi menjelaskan tentang i'tiqad yang benar dalam dan iman yang sahih. Ayat 150-162 150-162 itu bukan penjelasan penyimpangan ahli kitab dari segi i'tiqad dan kepribadian. Ia tujuan ini adalah bagi menjelaskan tanda-tanda i'tiqad yang benar dan iman yang sahih. So dengan kita tahu yang buruk, kita yang betulnya apa. So, jadi kita insya-Allah akan mulakan ayat 150 sampai 162. Ini tak jauh dah pasal sikit je lagi daripada tu kita akan masuk kepada ayat bahagian terakhir. Surah An-Nisa ni sebenarnya ada cuma 176 ayat. 176 ayat. Berapa ayat je lagi tinggal untuk kita habiskan. Baik. Kita share screen. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang innal ladzina yakfuruna billah, sesungguhnya orang yang kufur, mengkufuri, dia bukan kafaru, telah kafir. Dia banyak ayat kita jumpa datang dengan fi'il madhi, kan, macam innal ladzina amanu atau innal ladzina kafaru. Kafaru atau amanu adalah fi'il madhi, sedangkan yakfuruna ni adalah fi'il mudhari'. Menunjukkan sedang dan akan. Kalau kita sebut kafaru telah, dia telah, atau amanu telah. Okey, ini sedang dan akan. Menunjukkan ini kalau ikut pada sudut bahasa Arab, kan, penggunaan lafaz ni menunjukkan benda tu tidak akan berhenti dan berterusan, sedang dan akan berterusan sedemikian. Ini kaedah. Kita faham penggunaan kalimah-kalimah ni ada sebab digunakan fi'il madhi atau mudhari' pada pada ayat. Pasal fi'il mudhari' ni memberikan maksud dikata berterusan, sedang berlaku dan akan jadi. Di mudhari' ni untuk hal dan mustaqbal. Allah katakan innal ladzina yakfuruna billah, sesungguhnya orang yang mengkufuri terhadap Allah Taala, wa rusulihi, Rasulullah Taala, wa yuriduna, dan mereka ingin an yufarriqu bainallahi wa rusulihi, untuk membezakan atau memisahkan di antara Allah dan juga rasul-rasulnya. Rusul plural, rasulun singular, rusul plural, ramai, jamak taksir. Rasulun seorang,
rusulun, ramai. Mereka ingin untuk membezakan di antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd, dan mereka berkata kami beriman dengan sebahagian dan kami kufur dengan sebahagian. Wa yuriduna an yattakhidu baina dzalika sabila, mereka ingin untuk mengambil di antara itu jalan, ini jalan lari. Nanti kita akan bincang dengan tafsir. Sebab memang di antara cara atau kaedah ajaran sesat, dia akan cuba bezakan kenapa Musa buat macam ni, kenapa Muhammad tak boleh buat. Dia macam tu ayat dia. Nanti kita bincang depan sikit. Okey, maksud dia cuba untuk menjadikan perbezaan Rasul-Rasul tadi, dibezakan Rasul-Rasul tadi untuk mereka kononnya ambil jalan tengah, tak ikut siapa-siapa. Ulaika humul kafiruna haqqa, mereka lah. Dia ulaika tu dah ada dah. Mereka, hum tu mereka lagi. Ini taukid. Dalam bahasa Arab kita gunakan zalika huwa, kan. Dia sedih. Macam kita gunakan kata isyarat, hadha huwa, inilah dia, kan. Macam ulaika, itulah mereka. Mereka al-kafiruna haqqa, orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Nak tahu siapa yang kafir sebenar, ini yang tak nak bagi tahu. Yang lain tu mungkin was-was ke, sangsi ke, tapi yang ini bukan. Yang ini adalah sebenar, memang kafir sebenar-benarnya. Allah nyatakan. Wa'tadna lil kafirina adzaban muhina, dan kami sediakan. Kami telah sediakan. Kami sediakan lil kafirina, untuk orang kafir, adzaban muhina, azab yang menghinakan. Sedangkan sebaliknya, walladzina amanu billahi wa rasulihi, dan orang-orang yang beriman dengan Allah dan utusan-utusannya, rasul-rasulnya, walam yufarriqu baina ahadin minhum, dan tidak mereka bezakan di antara seorang pun di kalangan mereka. Tak ada asing-asingkan. Ulaika sawfa yu'tihim ujurahum, mereka itulah yang akan Allah Ta'ala diberikan mereka ganjaran-ganjaran mereka. Dia berikan mereka ganjaran-ganjaran mereka. Dia Allah Ta'ala ata yu'ti, dia berikan mereka ganjaran mereka. Ujur plural ja, singular dia ajrun. Ini guna jamak ujur, pahala-pahala mereka, ganjaran-ganjaran mereka, upah-upah mereka. Wa kana Allahu, dan adalah Allah Ta'ala ghafurur rahima, amat-amat pengampun, amat-amat penyayang. Okey. Berkata Ibn Katsir rahimahullah, dia kata, yatawa'adu tabaraka wa ta'ala al-kafirina bihi wa bi rusulihi, menjanjikan atau memberi amaran. Dia actually wa'ada satu benda, tawa'ada janji juga, tapi dengan bentuk yang keras atau amaran. Janji keras, janji amaran, janji buruk. Menjanjikan tabaraka wa ta'ala, yang berkat lagi maha tinggi, akan orang-orang kafir terhadapnya, wa bi rusul, dengan rasul-rasulnya, dan dengan rasul-rasulnya, minal yahud wan nasara, dengan Yahudi dan juga Nasrani. Allah janjikan mereka. Haitsu, kenapa Allah janjikan? Haitsu farraqu bainallahi wa rusulihi fil iman, di mana mereka telah membezakan di antara Allah dan juga rasul-rasulnya dalam beriman. Okey, maksud dia mereka bezakan. Allah Ta'ala suruh beriman dengan semua. Kadang-kadang ada banyak sudutlah cara permainan kumpulan sesat ni, banyak. Antaranya dia kata iman dengan Allah, Allah kata macam ni, tapi Rasul kata macam ni. So, macam ni. Ataupun bila Rasul banyak, dia kata kenapa Rasul macam ni, tak macam ni. Macam apa ajaran Ibu Yati tu kan. Yang apa dia wartawan tu, yang bercakap tu kan, pesyarah tu. Yang dia kan sebut, dia kata kenapa dengan Ibrahim tak iman Ibrahim, kenapa syahadah dengan Muhammad. Nampak tak? Dia datangkan dengan mengelirukan. Dia cuba untuk beza-bezakan. Bahkan mungkin sebahagian mereka macam anti hadis, dia kata kita ikut agama Ibrahim, tak ikut agama Muhammad. Sedangkan dalam Quran Allah Ta'ala nyatakan orang paling utama dengan Ibrahim adalah Nabi yang butuh huruf ni, Muhammad. Kan? Nabi inilah yang utama dengan Ibrahim. Mana siapa-siapa yang kata dia ada kaitan dengan Ibrahim, Muhammad SAW lah jalan dia untuk bersama dengan Ibrahim punya ajaran. Tak ada siapa patut kata ada Nabi lain punya cara. Ni kena faham. Dan kita kalau kita relate diri kita pun dengan paling dekat. Lepas tu kita bin dengan bapak kita. Bukan bin dengan onyang kita, atau bin dengan atas lagi, atuk-atuk nenek onyang-onyang kita. Tak ada bin Adam. Tak ada kata nama apa?
Adli bin Adam alaihi salam. Mana boleh macam tu? Kita relate di kita yang terakhir sekali, yang paling dekat dengan kita. Itu cara kita balik nasab. Macam tu juga balik pada agama yang dekat dengan kita. Dan Muhammad hanya yang diutuskan. Tak ada yang lain. Yang pula yang datang-datang geng yang tarikat pula kata, guru kami pun boleh juga. Sebab dia paling dekat dengan kami. Nabi Muhammad jauh lagi dia kata. Ini salah. So kita relate dengan ajaran Muhammad. Sebab Muhammad hanya Rasul yang datang. Tak adalah Rasul lain lepas dia. Tak ada Nabi lepas baginda. So dengan sebab itu tak ada siapa boleh datang perbarui ajaran tersebut. Datangkan dengan ajaran-ajaran pelik dan sebagainya. Takkan boleh. Ini kena faham. Sebab kat sini yang kita kata kaedah biasa ajaran sesat, mainkan tajuk ni. Dia kata kalau Ibrahim buat, kenapa Muhammad tak boleh? Kalau Muhammad tak boleh, kenapa yang dulu boleh? Dia macam tu. Cara mereka laga-lagakan hukum-hukum syarak. Berakhir dengan ujung tu nak cari jalan lah untuk tak beriman. Maka fa'amanu bi ba'dil anbiya'i wa kafaru bi ba'din. Maka mereka telah beriman dengan sebahagian nabi, mereka kufur dengan sebahagian. Bi majaradi tasyahi wal adati. Dengan semua mata suka-suka dan juga kebiasaan. Apa dia nak, apa dia suka dia buat. Wa ma alifu alaihi min abaihim, apa mereka biasakan di atasnya oleh bapa awak mereka. So kalau bapa dia biasakan satu tradisi, dia akan ambil dari sini. Tak kira dengan nabi terdekat ke nabi jauh, tak kisah. Dan dia akan cuba laga-lagakan untuk kononnya ambil dengan ajaran yang terdahulu kata. Dulu boleh. Sebelum Muhammad SAW datang, Arab boleh. So bila Muhammad datang, ada baru tak boleh. So kenapa tak ikut Nabi dulu, dia kata. Cara permainan orang. Okey. La an dalilin qadahum ila zalika. Bukan daripada dalil yang memandu mereka kepada itu. Bukan di atas dasar dalil, tapi berdasar kebiasaan. Atuk nenek saya buat. Macam atuk nenek saya baca Yasin. Dulu lagi. Kan kalau ada hajat ke apa, baca Yasin. Kalau sekian-sekian baca Yasin. Anak bersih baca Yasin. So kenapa nak tinggalkan? Bila kita kata mana ada satu hadis pun yang sahih tentang amalan baca Yasin. Tapi atuk nenek kita biasa buat. Dia kata. Seolah macam Nabi tak reti, atuk nenek dia pandai. Ini masalah yang kita tengok dalam masyarakat. Tak kira tahap siapa pun manusia tu. Mufti ke, qadi ke, ustaz ke, tuan guru ke. Kalau selagi mana tak boleh tinggalkan adat resam dan terikat dengan fahaman-fahaman kuno hanya kerana orang dulu buat. Ini termasuk macam inilah. Dia sepatutnya tak boleh ada kesangsian tentang Rasul. Dia tentang lain, dia nasihat sangsi tak apa. Tak nak ikut siapa-siapa, ustaz ni kata ikut, tak ada hal. Tapi Nabi Muhammad dia tak ikut. Okay? Fa inna la sabila lahum ila dhalika bi mujarril hawa wal asabiyah. Bahkan semuanya tiada jalan untuk mereka pada itu pada perbuatan mereka tu. Bahkan dia semata-mata keinginan hawa nafsu dan asabiyah. Konon pasal Nabi ni keluarga diorang, Nabi kedua tu bukan keluarga diorang. Asabiyah macam tu je. Fal Yahud, maka golongan Yahudi, alaihim la'ainullahi, kata mereka anak-anak daripada Allah Ta'ala, amanu bil anbiya'i illa Isa Muhammadin alaihi salatu wassalam. Mereka kata telah beriman dengan nabi-nabi semua sekali kecuali Isa dan Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa nasara, lawan Nasrani pula, amanu bil anbiya'i wa kafaru bi khatimihim wa asyrafihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Nasrani pula beriman kononnya sama Yahudi pun kononnya dengan nabi-nabi semua sekali. Wa kafaru, namun mereka kufur bi khatimihim, dengan penutup para nabi, dan asyrafihim, yang paling mulia di kalangan para nabi paling mulia. Siapa dia? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia kata wasamiratu, golongan Samirah pula, la yu'minuna bi nabiyyin ba'da Yusha khalifata Musa bin Imran. Mereka tak beriman, Samirah ni satu kumpulan daripada Yahudi lepas daripada Musa. Mereka tidak beriman dengan seorang nabi pun sesudah Yusha bin Nun yang kita cerita dulu. Dia dikatakan sebagai nabi dan surah Al-Baqarah tu, yang ayat yang kisah apa waktu datang kisah Talut. Okey, dia bermula ayat 246, 246 surah Al-Baqarah. Memang ada ayat yang datang berkenaan dengan alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'athna malikan nuqatil fi sabilillah. Ingatlah, tidak engkau lihat Muhammad kepada satu kumpulan pembesar sesudah daripada Musa AS, ketika mereka kata pada nabi mereka pada zaman berkenaan, iba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah, utuskan untuk kami seorang raja, kami nak berperang di jalan Allah Taala. So jadi dalam ayat tersebut memang ada nabi selepas Musa AS, dan mereka menyatakan
Nabi itu adalah dalam kisah Kahfi tu, yang tolong Musa buat janjian tu, dialah yang dipilih menjadi Nabi selepas Musa tidak ada. Allah pasal Musa dengan Harun serentak dimati Allah Taala, apa tak jarak beza dia. Semua lepas Musa tak ada, datang diutuskan Yusha bin Nun. So kumpulan Samiri ni dia percaya Yusha bin Nun je, pengganti Musa bin Imran, lain tak ada. Wal Majus, orang Majusi pula yuqalu, dikatakan innahum kanu yu'minu bi nabiyyin lahum yuqalu lahu Zad Dashir, Zad Dashir atau Zoroaster lah, Zoroaster. Dikatakan Majusi dikatakan bahawa mereka dahulu beriman dengan seorang nabi bagi mereka yang dikatakan nama dia ikut ejaan bahasa Arab tu Dutch kan, ataupun Zoroaster kalau ikut ejaan English dia, ya. Wa kafaru, namun thumma kafaru bi syar'i, kemudian mereka kufur dengan syariatnya, ya. Faru fi amin baini adhurihim, Nabi itu diangkat, ia diangkat di tengah-tengah mereka. Nabi itu dan syariatnya dihentikan daripada mereka. So mereka tak adalah ada ikutan lepas tu, kecuali hawa nafsu saja. Tapi sebab tu dalam kitab Zoroaster tu, dapati ada kisah tentang Nabi SAW. Kedatangan Nabi itu dah diceritakan dekat situ. Jadi maksudnya kalau kita faham situ, semua Nabi-Nabi tadi diutuskan, dan kaum masing-masing semua ada ikutan tersendiri. Tapi cara mereka yang timur tajuk macam Bani Israel tadi, semua yang turun lepas Musa AS daripada keluarga mereka wajib ikut. Buat satu family. Semua Nabi-Nabi tadi, tak boleh kata iman dengan Musa atau iman dengan sekian, tak ada. Kena ikut semua sekali. Tapi di sisi mereka, banyak lagi asing-asingkan, termasuk mereka tolak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Ibn Katsir kata, wal maqsudu, dan maksud ayat ni adalah anna man kafara bi nabiyyin al-anbiya, bahawa siapa yang kufur dengan seorang nabi di kalangan para nabi. Dia share semua nabi, tapi tak share satu nabi. Faqad kafara bi sa'iril anbiya, maka telah kufur dengan semua para nabi. Macam orang ahli kitab pun bila nampak Muhammad SAW, dia tak ikut, maka telah kafir. Walaupun dikatakan dia percaya kiamat, percaya Allah Ta'ala, percaya syurga neraka, percaya ada malaikat, percaya tentang qadar-qadar, tapi tak percaya Muhammad SAW, maka semua iman dia jatuh. Iman dia tak diterima oleh Allah SWT. Seperti Nabi kata dalam hadis yang sahih, dia kata apa? La yasma'u bi, atau la yasma'u ismi, tak mendengar namaku, tak mendengar mengenaiku. Yahudi dan Nasrani, seorang Yahudi jika tidak seorang Nasrani, thumma lam yu'minu bi, kemudian dia tak beriman dengan aku, kecuali dia pasti masuk neraka, atau akan masuk ke dalam neraka. Jadi basically memang tak ada lain. Kalau orang Kristian tanya kita, saya masuk syurga ke, kita kata awak beriman dengan Muhammad, dia kata tak, awak tak masuk syurga, awak masuk neraka. Ini bila kita sebut tentang neraka syurga ni, kita bukan pandai-pandai. So Allah Ta'ala bagi guideline. Ini kadang-kadang ada orang masyarakat Melayu kita ni kurang cerdik. Bila orang tu sesat, kita kata sesat, cakap sesat lah. Macam tu lepat kan, lepat. Dikeluarkan fatwa kerajaan negeri Perlis dan sebagainya. Dan sekarang ni JAKIM tak bergerak untuk tajuk tersebut. Dulu ada Muzakkarah Fatwa Kebangsaan. Lepas tu setengah negeri kat Malaysia tak suka campur tangan JAKIM dalam urusan Pahala Ihwal Agama. Dengan sebab, antara sebab dia lah, ada sebab lain. Antara sebab-sebab dia kadang-kadang pasal mungkin raja atau menteri ataupun ahli-ahli politik zaman negeri tersebut ikut ajaran tarikat. So bila JAKIM keluarkan kesesatan tarikat-tarikat tu, diorang tak puas hati. So tak suka JAKIM masuk campur dalam urusan dalam negeri. So banyak fatwa tentang sesat ni secara kebangsaan, secara seluruh Malaysia diisytiharkan sesat oleh gabungan mufti-mufti sebenarnya. Tapi bila JAKIM tak buat kerja, sekarang ni terpulang kepada setiap negeri tau. Sebenarnya setiap negeri kena ada keluarkan fatwa ikut negeri masing-masing. Sebab tu mufti setiap negeri ni kena bersungguh-sungguh bekerja, bukan sibuk ikut geng capal ke, bukan ikut kumpulan yang cenderung kepada sufism ke, tak boleh. Sebab kerja awak tu menjaga akidah, menjaga hukum hakam masyarakat, bukan kerja untuk menyokong orang-orang yang sealiran dengan anda. So kalau kata dia buat benda berkenaan, dan Allah Ta'ala akan berikanlah kita kata satu hukuman yang berat. So menyembunyi kebenaran dan tak buat kerja. So basically sekarang ni ada isytihar macam lepas dia isytiharkan sesat. Wan Hizam yang asal tak tentera. Dia sebenarnya orang kerja dalam tentera tu tukang masak je. Kemudian dia lepas habis tentera dia buat ajaran agama baru. Ini Ustaz Pasal cerita pasal salah seorang pak saudara Ustaz Pasal actually superior kepada Wan Hizam tu. Bukan ustaz pun. Tapi nak ceritakan, kita kata kumpulan-kumpulan ni bila dia orang sibuk
panggil apa, buat bercakap dan menipu atas Rasulullah, tukar tajuk agama, tinggalkan solat dan sebagainya, cakap solat lain bukan macam sekarang. Sesat lah. Dia sesat ni adalah gambaran yang Allah Ta'ala beri guideline apa orang sesat, macam mana kamu kenal. So kita tak boleh datang dan kita kata saya tak rasa dia sesat, awak tak usah sesatkan orang. Kalau benda busuk cakap busuk lah, takkan nak kata wangi pula. Benda tu busuk kan, bau sampah, bau najis. Tak kita nak diam-diam kata macam wangi. Nampak sangat kebodohan. Kita tak cakap benda busuk tu busuk. Kalau benda wangi cakap tak wangi pun masalah juga. So basically bila Allah Ta'ala zahirkan depan kita petanda, ni kita tak cakap benda betul, itu salah. Agama Islam ni kan agama kita kata yang menghukum, don't judge. Ada orang tu dia buat kata don't judge, jangan judge. Allah Ta'ala saja yang boleh kata orang sesat tidak. Allah Ta'ala bagi guideline. Siapa tak ikut Muhammad sesat. Habis cerita lah. Bila siapa tak ikut Muhammad masuk neraka. Allah Ta'ala bagi tahu macam tu. Dan kita nak cakap apa lagi? Bila Allah Ta'ala katakan sedemikian, kita pula boleh kata macam don't judge. Kita ikut siapa? Allah Ta'ala kata benda sesat, kita kata tak sesat lagi. Kita lagi pandai dari Allah Ta'ala ke? Ini kepelikan masyarakat kita ni. Contoh macam apa yang bagi idea, tak semestinya masuk neraka. Dah tak ikut Muhammad SAW masuk neraka lah. Ada saya ingat seorang siapa? Penceramah, pensyarah daripada UM. Dia kata bila jumpa dengan Lee Kok Wing tanya, can I enter heaven? Dia cakap, yes you can. Kalau jumpa saya, dia kata, percaya Muhammad ke tidak? Kalau tak percaya Muhammad, dia tak ada nilai. Apa belief yang dia ada, tidak ada sebarang nilai. Hatta di kalangan Muslim sekalipun yang menafikan Musa ke, tidak ada sebarang nilai. Walaupun beriman dengan Muhammad, tak beriman dengan Musa, dia telah kafir. Habis cerita. Pening kepala buat apa? Pelik betul. Sebab apa? Dia kata, فَإِنَّ الْإِمَانَ وَاجِبٌ بِكُلِّ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ. Kerana sungguhnya iman adalah wajib terhadap setiap Nabi. Setiap Nabi yang Allah telah utuskan kepada penduduk bumi. Faman arada nubuwatahu lil hasadi. Faman radda nubuwatahu lil hasadi awil asabiyati awil tasyahi. Barang siapa menolak kenabian seorang Nabi itu kerana dengki dia. Ataupun kerana asabiyah, kepuakan dia. Pasal dia bukan family dia. Ataupun kerana apa? Seronok-seronok, susu hati. Tabayyana anna imanahu biman amana bihi minal anbiya laisa imanan syar'iyyan. Nyatalah bahawa iman dia terhadap siapa yang beriman. Dengan iman dia terhadap siapa-siapa yang beriman dengannya dia kalangan para anbiya bukanlah imannya syar'i. Okey. Maka nyata iman dia terhadap siapa yang telah beriman. Beriman dia terhadap siapa nabi yang telah beriman. Contoh dia telah beriman dengan Adam, beriman dengan sekian, tapi tak beriman dengan satu. Maka nyata iman dia kepada nabi-nabi yang telah beriman di kalangan para anbiya tu laisa imanan syar'iyan, bukan iman yang syarak, yang sah. Iman itu tak sah, tak betul. Innama huwa an gharadin wa hawa wa asabiyatin. Tapi ia hanyalah kerana tujuan habuan atau hawa nafsu ataupun kepuakan. Walihada, kerana ni Allah Ta'ala nyatakan. Maksud tujuan mereka apa? Mereka inginkan tu, okey. Allah Ta'ala nyatakan innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. So, Allah Ta'ala kata orang-orang yang kufur, yang mengingkari, yang tak setuju dengan Allah dan juga rasul-rasulnya. Fawasamahum bi annahum kuffarun billahi wa rusulihi. Allah Ta'ala gelar mereka, tandakan mereka dengan orang yang kafir terhadap Allah dan juga rasulnya. Walaupun tujuan asalnya dalam ayat ni hanyalah untuk tolak seorang nabi daripada nabi-nabi yang banyak. Dia tak setuju dengan satu je. Maka semua iman dia tertolak batal. Sampai Allah Ta'ala gelarkan mereka sebenarnya orang yang kafir terhadap Allah dan juga rasul-rasulnya. Wa yuridun an yufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan mereka ingin untuk memisahkan, mengasingkan di antara Allah dan rasul-rasulnya. Ai fil iman, adalah iman. Mana dia nak dia ambil, mana tak nak dia tinggal. Tak boleh. Hatta dalam perintah. Dan perintah pun kalau dia ambil iman dengan Allah tak iman dengan rasul pun salah juga. Dia kata beriman dengan Allah tak beriman dengan rasul, tak lepas. Tidak lepas. Iman tu terbatal. So Allah Ta'ala di antara condition ataupun syarat beriman Allah Ta'ala, ada beriman dengan semua yang disuruh kita beriman. Dan di antara benda yang disuruh beriman adalah berkenaan dengan apa? Rasul-rasul. Beriman kitab, beriman dengan qadar, beriman dengan para malaikat. Ini beriman ni adalah wajib. Wajib tak boleh kita kata apa? Dia kita kata nak pilih nak ke tidak, tak boleh. Okey.
Wa yaquluna, dan mereka berkata, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Maksudnya cara mereka pisahkan antara para anbiya tadi orang terangkan. Cara dia mereka berkata, kami beriman dengan sebahagian, kami kufur dengan sebahagian. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka ingin untuk ambil di antara itu sebab satu jalan, satu lari. Laluan untuk mereka tidak beramal. Bila laga kan antara para rasul keluar dengan tak payah ikut seorang pun. Macam kislah syahadah. Kenapa syahadah dengan Muhammad? Kenapa tak dengan Ibrahim, dengan Musa, dengan Isa? Kenapa Muhammad saja? Kata-kata dia tadi tujuan dia untuk sah iman langsung. Dan sekali keluar apa? Aku Melayu. Aku Melayu kan. Ini apa? Bongoknya sebagai manusia kan. Kebodohannya tahap total. Tak ada. Kalau bodoh cakap bodoh lah. Kalau orang bodoh tak cakap bodoh, kita bodoh. So kita nampak benda tu bodoh, takkan nak cakap benda tu pandai. Betul macam, janganlah kita tidak menjaga adab. Adab apa benda orang tak beradab dengan Allah Ta'ala, kita beradab dengan dia, kenapa? Dia tak pernah hormat Al-Quran, punya ajaran, dia tak hormat ajaran Muhammad SAW, tiba-tiba kita kena hormat dia, kenapa? Kebodohan tu adalah kebodohan yang nyata, kenapa nak kena iya kan? Pelik. Umat Islam kita ni kan. Mana dia korang lebih pandai daripada Allah Ta'ala dalam masalah dakwah. Dan sebanyak kita buat kerja dakwah yang salah ni, tak pernah ada orang bukan Islam masuk Islam pun. Dalam keadaan kita let go, bagi agama kita, hari kerajaan ni kita bagi. Dan bagi, ambil. Apa? Ambil semua. Sampai Allah Ta'ala punya hak sebagai Tuhan pun kita bagi. Diorang pun ada Tuhan, kita ada Tuhan. Tak ada orang masuk Islam dengan cara tersebut. Percayalah. Tak pernah Islam menang dengan cara kita bengkokkan Islam, ikutkan orang kafir, kemudian kita suruh orang kafir ikut Islam. Kalau dia tengok Islam tidak ada jati diri, dia nak ikut buat apa? Okay, jadi dia kata dia cari di antara itu jalan. Ai tariqan wa maslaka, itu jalan dan laluan. Jalan dan laluan. Untuk supaya dia tak payah beramal dengan ajaran agama. Thumma akhbara ta'ala anhum. Allah Ta'ala memberitahu tentang mereka. Allah kata, faqala, maka Allah Ta'ala kata, berfirman, ulaika humul kafirun haqqa. Mereka lah orang-orang kafir sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya itulah kafir yang sebenar-benarnya. Ai kufruhum muhaqqaqun. Itu kekufuran mereka terrealisasi. La mahalata, tiada sebarang penahan atau penolak. Biman nidda'u al-iman bihi. Okey. Bagi siapa yang mendakwa atau mendakwa beriman dengannya. Li'annahu laysa syar'iyyan. Kena bukan syar'i. Pasal Allah Ta'ala bagi pada kita, dia beritahu kehendak dia ada dua. Kehendak yang qadari, yang Allah Ta'ala jadikan macam dia jadi makhluk kat dunia ni, tapi dia nak ada syar'i. Macam dia suruh kita, dia jadikan kita ni bergerak di kehidupan kita dengan satu bentuk. Kemudian dia bagi kita arahan. Dia nak kita ikut yang ni syar'i, yang Allah Ta'ala perintahkan kita buat. Kerana itu bukanlah yang syar'i, iman yang bukan syar'i. إذ لو كانوا مؤمنا به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره. Kerana jika mereka telah beriman dengannya, dengan Rasul tadi, bahawa dia adalah Rasul utusan Allah Ta'ala, pasti dia beriman dengan yang seumpama dia, yang setara dengan dia, dengan para anbiya yang diwahyukan juga oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Dan bahkan waman huwa awdahu dalilan wa aqwa burhanan minhu. Bahkan dengan siapa yang lebih nyata bukti, petanda, petunjuk dan juga lebih kuat bukti berbanding Nabi yang dia imani, macam dia iman dengan Isa. Dia kena iman dengan lebih dahsyat dengan Muhammad sebab bukti Muhammad lagi banyak. Siapa iman dengan Musa? Yang sekarang ada, dia tak nampak pun Musa buat apa, Isa buat apa. Dia cuma dengan cerita je. Adapun Muhammad SAW, kita boleh cek dia punya bukti. Kita boleh belajar bukti dia. So, Al-Quranul Karim itu adalah bukti Allah Ta'ala berikan kepada Muhammad SAW sebagai bukti dia utusan Allah Ta'ala. Kalau Syabah dan Quran suruh orang-orang musyrikin yang pandai bahasa Arab, suruh buat macam Quran. Untuk tunjukkan bahawa kalau mereka boleh dapat ilmu, mereka ada ilmu yang setara dengan apa mereka fikirkan, sepatutnya mereka boleh buat Al-Quran. Buat serupa dengan Al-Quran, sepatutnya. Tapi tak boleh. Tapi tak boleh, tak berjaya. Ini tunjukkan bahawa Allah Ta'ala suruh mereka fahami apa mereka cuba buat sebenarnya adalah sia-sia. Untuk membuktikan Muhammad itu bukan utusan Tuhan, mereka tak akan berjaya. Bahkan bukti yang ada semuanya menunjukkan Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Bahkan lebih terang dalil. Siapa yang ada sekarang lebih terang dalil tentang Muhammad itu adalah utusan Tuhan. Lau nazaru haqqa nazari fi nubuwati. Kalau mereka memandang
sebenar-benar pandangan kepada kenabiannya. Cek balik pasti dia nampak. Okey. Jadi maksud dia orang kata orang macam ni adalah orang paling kufur sebenarnya. Dan memang kita dalam masyarakat kita banyak macam ni. Aku pun nak ajar-ajar yang sesat ni kan, yang cuba konon mencari agama Ibrahim lah, nak ikut sembah Allah Ta'ala ikut cara Nabi terdahulu lah, cara Adam lah, cara Nuh lah. Semua sekali ni adalah kafir yang sebenar-benarnya. Kafir sebenarnya. Sebab kita tak boleh kata beriman dengan satu Nabi dan tak iman dengan Nabi yang lain adalah betul. Apatah lagi kalau Nabi yang terakhir yang dia tak nak ikut adalah Muhammad SAW. Yang sepatutnya dia ikut, yang sekarang ni dia kena ikut adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak orang kadang-kadang main-mainkan tajuk ni, dia kata macam Muhammad kan bukan sekian. Ni masalah. Macam tu yang kumpulan apa Ibu Yati tu, dia dah kafir lah. Ikut pada kata-kata dia membandingkan la ilaha illallah dengan ilaha ilama ilara tu kan. Kalau dia bandingkan itu saja dah dengan la ilaha illallah tu, dia kata mana lebih kuat, mana lebih betul. Memang dia telah kafir. Sebab tu kita kadang-kadang sembang orang gila macam ni kan. Kita kena tanya dengan dia, awak beriman Quran ke tidak? Kalau dia kata beriman Quran, sampai tahap mana? Kita tanya, ke semua ayat ke atau ikut ayat ada yang awak tak faham, awak tak iman? Sebab kalau dia start kata beriman semua, dah kita boleh bagi dalil. Tapi kalau dia kata macam, saya tak beriman dengan Quran ni, dia cakap tak iman dengan Quran, 1% pun kafir. Tak ada perbincangan. Tidak ada sambungan perbincangan sebab tak beriman. So evidence dia cakap dia nak ambil mana? Sebab kita ada evidence yang betul, itu Quran. Inna asdaqal hadis kitab Allah. Mana ada lebih benar kata-kata berbanding kata-kata Allah. So kalau orang tu boleh kata macam saya beriman sebahagian, habis, keluar. Itu kadang step by step kalau kita nak faham dengan kumpulan sesat ni, kita tahu sumber dia apa. Kalau dia cakap sekian-sekian, awak punya sumber apa? Quran ke? Kalau dia kata Quran, ada kita buka Quran. Kalau hadis kan banyak orang lari. Pasal explanation Quran orang tak nak. Tapi cerita kelakar ada Quran ni, kadang Allah Ta'ala berikan tajuk tentang kenabian Muhammad, tajuk tentang syariat, tajuk tentang tiada Nabi selepas Muhammad SAW. Hanya Muhammad penjelas bagi Quran. Semua tu sangat jelas. Tak perlu cari apa susah-susah payah. Cuma siapa belajar jumpa, siapa tak belajar jumpalah. Jadi kena faham. Jadi memang konsep berkenaan dengan tajuk apa hujah tu datang mana kena perhatikan. Kadang-kadang orang kita habiskan masa bertekak dengan geng sesat ni, dia tak balik pada sumber asal. Balik pada saya macam saya ingat dulu macam jumpa dengan apa geng Al-Kadzab tu. Diorang memang cili diorang kata percaya Quran. Jadi kita mudah. Dia cakap apa kita bagi Quran. Dia cakap apa kita bagi Quran. Dia cakap apa dia bagi Quran. Sampai dia tak boleh nak jawab dah. Jadi pasal dia ada sumber. Kalau jenis yang macam wartawan yang bongok ni kan, dia actually tak ada sumber. Orang Melayu adalah asal. Datang mana? Ada lebih tua dari Adam. Datang mana? Carbon dating. Saya pernah jumpa geng-geng sesat carbon dating ni. Dia jumpa carbon dating. Dia ukur kononnya ada manusia lebih tua banding Adam. Adam 6,000 tahun dia kata. 6,000 tahun. Sedangkan ada empire lagi tua. Dia kata ada jumpai tengkorak di Afrika. Tengkorak tu berumur 5 juta tahun. Saya kata dengan orang yang cakap, saya kata awak pernah buat carbon dating dengan Adam ke? Awak jumpa kebu Adam dah? Kalau tak jumpa dia macam mana? Dia kata dia lagi tua dari Adam. Dan awak ambil Bible untuk jadikan sadaran untuk umur Adam. Mana boleh? Sampai sekarang sebenarnya yang berlaku adalah kebanyakan orang ambil umur Adam tu berdasar kepada Bible. Bible sebut Adam lahir, Adam berapa tahun, kemudian sekian. Jarak kita dengan Adam dia kata dalam bawah 6,000 tahun. Kita dengan Nuh baru 4,000 tahun. Ni semua ni pendapat yang datang daripada Bible. Soalan YouTube, bagaimana dengan orang yang berpendapat hati kena suci dulu baru nak solat, tapi kalau hati busuk tak guna? Ajaran Muhammad ke macam tu? Soalannya, itu ke ajaran Muhammad SAW? Para sahabat Nabi SAW masuk Islam, Nabi suruh solat dulu. So orang tu ikut ajaran siapa? Kalau dia kata bahawa ini kena hati bersih dulu. Soalan, ajaran siapa? Sebab ajaran Muhammad SAW semua bermula dengan lepas syahadah disuruh solat. Nabi hantar para sahabat pergi mengajar Islam pun ke mana-mana tempat lepas daripada macam Nabi hantar Muaz bin Jabal pergi Yaman. Nabi kata innaka ta'ti qaumin ahli kitab. Kau datang pada satu kaum daripada ahli kitab. Fad'uhum ila al-Islam atau ila syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau ajak mereka pada Islam, ajak mereka mula sekali kepada syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka taat kau pada itu, maka ajar mereka solat. Dia datang mana? Nak kena bersih hati dulu. Sebab pembersihan hati kita berlaku dengan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Orang yang kata hati nak bersih baru nak ibadat ni, orang ni sombong.
Dia sombong. Sebab jalan untuk pembersihan jiwa tu ikut ajaran-ajaran Muhammad. Ikut cara Muhammad tunjukkan. Dengan solat tu kita bersihkan diri kita. Dengan wuduk kita gugurkan dosa-dosa kita. Semua ibadat dalam Islam adalah pembersihan dosa. Jadi macam mana seorang tu boleh kata, saya hanya akan solat bila saya dah bersih hati. Awak tahu awak pakai apa? Bersih hati awak kukur pakai apa? Apa sukatan awak bersih hati? Degup jantung. Degup jantung berapa kali? Rasa tenang hati. Orang kafir ada rasa tenang hati. Ada rasa tenang hati, rasa apa? Rasa aman, tenteram. Itu bukan tak ikut, itu bukan syarat. Siapa kata Muhammad ajar macam tu ke? Awak ikut ajaran siapa? Sebab Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah, Rasul kita, Nabi kita Muhammad SAW, tidak pernah ajarkan lepas masuk Islam, suruh bersih hati dulu. Hatta orang mau masuk contoh macam bila masuk saja tahun ke-7 Hijrah. Masuk masuk Khalid bin Walid, Amr bin As, kan, ramai para sahabat yang kemudian masuk Islam kan. Nabi tak kata pada orang betapa dulu bersih hati dulu, tak ada pun. So awak ikut ajaran siapa? Diorang baru daripada kafir masuk Islam. Nabi terus suruh solat dulu. Awak suruh siapa? Awak ikut siapa? Itu basic yang jaga sikit. Ini ajaran, bukan ajaran Muhammad. Balik pada ayat 115 yang kita bincangkan dulu. Kan Allah kata wa man yushaqiqir rasul, barang siapa yang menjadi bukan pihak dengan rasul. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan ikut jalan bukan orang beriman. Nuwallihi ma tawalla, kami lepaskan dia pada apa yang dilepaskan. Maksudnya dia pergi mana kami biarkan. Kami masuk dalam neraka, masukkan dia dalam neraka. Baik seburuk-buruk tempat kembali. Siapa tadi angkat tangan? Siapa angkat tangan tadi? Tadi ada orang angkat tangan, siapa? Nak cakap ke nak tulis? Siapa angkat tangan tadi? Kita tekan ke Ustaz? Tak dengar? Ya. Salah Ustaz. Tu ada. Okey, dengar. Angkat. Cakap. Cakaplah. Siapa angkat tangan tadi? Cakap. Pula. Ini angkat tangan tadi. Nak cakap. Sama balik. Kau tak tulis je. Tak tulis. Oh, tertekan. Okey. Ingatkan dia cakap. Saya tengah jawab, tiba-tiba nampak macam nampak angkat tangan. Dalam Zoom ni boleh angkat tangan. Untuk bercakap, kita nampaklah tangan tu angkat. So jadi kita tengah bercakap, kita habiskan cakap dulu. Okey. Ala kulli hal, balik pada asal kan. Kalau ikut pada ayat 115 yang kita baca dulu kan, surah Nisa. Kan memang kita tak boleh berada pada pihak, bukan berada padanya Rasul. Sebab Nabi Muhammad dah berada pada satu arah. Kalau kita duduk sebelah, kita konon berkecuali, tidak wujud berkecuali dalam Islam. Either you are with the Prophet or you are against the Prophet. Faham tak? Tak apa. Tak. Okay. Either you are with the Prophet atau against. Dia tak boleh. Itu kenapa dia kata wa man yushaqiqir rasul. Ingat balik ayat 115 kita bincang dulu. Sebab siapa yang membelah pada Rasul, mana berada belah yang lain daripada Rasul, tidak bersama dengan Rasul. So tak ada option daripada kita untuk ikut jalan lain. So ada wording kata suruh bersihkan hati dia sebagai baru solat. Dia ajaran siapa? Muhammad tak pernah ajar macam tu. Awak ikut ajaran siapa? Siapa awak ikut? Ini tajuk asal yang kita kata banyak orang Islam kita ni tertipu dengan kata-kata sufi. Geng sufi biasa ajaran pelik-pelik macam ni. Kan? Di tahap dia sufi, lepas tu naik tarikat dan sebagainya, kemudian naik jadi hakikat, makrifat, last sekali tinggal semua sekali. Ini benda-benda kita tingkat-tingkat dia. Kadang-kadang ada orang kata dengan saya, dia kata bukan semua sufi sesat. Saya kata macam tu, itu bukan cara kita berfikir. Kalau anda kata possibility sesat tu ada, 20%. Eventually dalam sufism bukan 20%. 90% sebenarnya kebarangkalian untuk orang tu sesat. Sangat besar. Kenapa kita bahayakan diri kita ikut jalan tersebut? Kenapa kita masuk dalam jalan berkenaan? Sedangkan jalan tu akan merosakkan kita punya akidah. Rosakkan kefahaman kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita bahayakan diri kita kalau nak mencapai darjat tinggi, tinggal jalan Muhammad, ikut jalan orang lain? Kenapa? Ini kena fahamkan betul-betul. Ya, kena fahamkan betul. Sebab banyak orang salah fahamkan tajuk ni. Sebab dalam masyarakat kita ni, orang tu ni wali lah, apalah.
istiqamah ada di atas agama, itulah itulah dipanggil karamah yang sebenar. Karamah bukan para aulia ni bukannya dengan dia jalan atas air. Bukan dia atas sebab dia dia tengok dinding tembus mata. Tapi karamah yang tertinggi adalah seorang tu boleh berada di atas syariat Muhammad sampai mati. Jaga solat 5 waktu sampai mati. Boleh solat berjemaah sampai mati. Boleh kita boleh dikatakan qiyam mulai bangun malam walau 3 rakaat sampai mati. Puasa sunat Isnin Khamis sampai mati. Sentiasa ada pada diri dia sikap tersebut sampai mati. Dia boleh buat sampai mati benda berkenaan, bersedekah istiqamah sampai mati, bersedekah setiap hari. So orang macam ni yang kita kata ini karamah yang sebenar. Bukan jalan atas air. Bukan terbang, bukan. Nak cari benda-benda sesat ni tu boleh je, tak ada masalah. Tapi pada asalnya kita kata karamah sebenar, Allah Ta'ala muliakan kita adalah Allah Ta'ala tetapkan kita di atas jalan ni sampai kita mati. Ini ada benda paling sukar sebenarnya. Allah Ta'ala beri pada kita, itulah kemuliaan paling besar. Itulah miracles, itulah karamah. Itulah kemuliaan yang Allah Ta'ala beri pada kita sebagai seorang mukmin. Okey. Tu faham tu betul kan? Ayat 115 surah An-Nisa, refer balik ayat tu. Tak ada siapa boleh ikut jalan orang lain. Kalau bukan jalan Muhammad, maka dia sesat, automatik sesat. Tak payah kita pening kepala nak fikir. Tapi macam belum tentu sesat. Tak ada benda sesat. Bukan jalan Muhammad sesat. Habis cerita. Bukan jalan Muhammad sesat. Tak ada perlukan kepada penilaian. Tak perlu panggil muzakarah kebangsaan tak keluar. Walau tak keluar. Kita tahu dah jalan Muhammad macam mana. Kenapa nak kita iakan jalan kamu jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, itu adalah benda yang takkan boleh kita iakan. Okey. Wa qauluhu dan firman Allah lepas tu sambung pada ayat tadi bahawa Allah terangkan berkenaannya orang itulah orang kafir sebenarnya. Wa atadna lil kafirina azaban alima, azaban muhina, dan kami sediakan untuk orang kafir azab yang menghinakan. Ai kamastahanu biman kafaru bihi. Sebagaimana mereka memandang hina terhadap siapa-siapa yang mereka kufur dengannya. Macam dia pandang, macam Yahudi pandang hina pada Isa alaihissalam. Tak pandang. Okey, dan kufur. Dia kufur dengan Isa, dia pandang hina dengan Isa. Atau pada Muhammad SAW sendiri. Li adam min nazarihim fima ja'ahum bihi min Allah, dengan ketiadaan melihatnya mereka pada apa yang dia Nabi tersebut bawa mereka kepada mereka dengannya, datang mereka dengannya dari Allah Taala. Barang mereka bawa, dia bawa, kaum tersebut tak nak tengok. Wa iradihim anhu wa ikbalihim ala jam'i hitamid dunya, kerana berpalingnya mereka daripada Nabi tersebut dan mara mereka kepada menghimpunkan akan tali-tali dunia. Apa benda yang bawa dunia semua saya himpunkan, dia tak ikut Nabi tersebut. Mimma la darurata bihim ilaihi, daripada perkara yang tak ada kepentingan pada mereka dengannya. Benda tak penting. Patutnya cari redha Ta'ala tu yang penting, bukannya sibukkan dengan dengan benda-benda lain selain daripada ajaran para anbiya. Wa imma bikufrihim, nah itu sama ada sebab apa? Kenapa mereka sibuk tinggalkan? Sama ada dengan kekufuran mereka bihi dengannya, ba'da ilmihim binubuwatih, sesudah pengetahuan mereka tentang kenabiannya. Kama kana yaf'aluhu katsir min akhbaril yahud, macam mana yang dibuat ia oleh ramai dari kalangan peneliti-peneliti Yahudi fi zamani Rasulullah, pada zaman Rasulullah SAW. Haitsu, di mana hasaduhu, di mana mereka dengki, hasad terhadap baginda. Ala ma atahu Allahu minan nubuwatil azimati, di atas sebab apa yang Allah Taala, di atas apa yang Allah Taala berikan baginda daripada kenabian yang teragung. The last prophet is yang teragung, diorang tahu. Jadi mereka hasad. Okey. Wa khalafuhu wa kadzabuhu wa aduhu wa qataluhu. Mereka menyanggahi baginda, mereka dustakan baginda, mereka memusuhi baginda, dan juga mereka memerangi baginda sallallahu alaihi wasallam. Fasalatallahu alaihim dzulla, Allah Taala pun kuasakan ke atas mereka kehinaan ad-dunyawi, di dunia, kehinaan duniawi. Al-musili, yang akan menyampaikan mereka bidzulil ukhrawi, yang akan sampai mereka kepada kehinaan akhirat. Hina dunia sampai hina akhirat nanti, selagi mereka berdegil di atas keadaan tersebut. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 61, wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanah, dan dikenakan kepada mereka, ke atas mereka kehinaan dan ketiadaan dan juga kekecilan, dan kepapaan. Mereka sentiasa tak berkecukupan, sentiasa dalam keadaan hina, dipandang keji oleh siapa pun. Wa ba'u bi ghadabin ala minallah, dan mereka pulang dengan kemurkaan daripada Allah. Fid dunya wal akhirah, di dunia juga di akhirat. Okey. Wa qauluhu, okey, betul tak terangkan tentang orang beriman pula. Wa qauluhu fi Allah Taala, tentang orang beriman pula, Allah Taala nyatakan,
walladzina amanu billahi wa rusulihi, dan orang-orang yang beriman, sedangkan orang yang beriman dengan Allah dan juga rasul-rasulnya, walam yufarriqu baina ahadin minhum, dan mereka tak bezakan, mereka beriman ni tak bezakan di antara seorang pun di kalangan para nabi-nabi Allah, rasul Allah Taala. Yakni bidzalika, yang maksudkan itu adalah yakni bidzalika ummati Muhammadin, umat Muhammad. Dimaksudkan dengan itu adalah umat Muhammadin, umat Muhammad. Fa innahum, kan mereka ni yu'minuna bi kitabin anzalahu Allahu wa bi kulli nabiyyin ba'athahu Allah. Kerana mereka ni beriman dengan setiap kitab yang diturunkan oleh Allah, dan mereka beriman dengan setiap nabi yang diutuskan dia oleh Allah. Setiap nabi Allah utuskan, setiap kitab Allah turunkan, semua mereka beriman. Kama qala ta'ala, macam Allah Ta'ala firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Allah Ta'ala nyatakan, amanar rasulu, telah beriman rasul, bima unzila ilaihi min rabbih, dengan apa turun kepada mereka daripada Tuhan mereka, wal mu'minun, dan orang beriman pun sama-sama beriman. Kullun amana billah, semua mereka beriman Allah, malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan seterusnya ayat sampai akhir ayat. So Allah Ta'ala katakan telah beriman rasul dengan apa turun kepada mereka, dan apa sebelum apa yang sebelum turun kepada mereka dari Tuhan mereka. Okay. Semua mereka rasul beriman dengan apa turun pada baginda, okay, dan apa yang turun, dan semua mereka beriman Allah Ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, okay, dan rasul Allah Ta'ala. Dan mereka berkata, la nufarriqu baina ahdin min rusulih, kami tak akan membezakan yang seorang pun di antara utusan-utusan Allah. Tidak ada dalam diri mereka sebarang keinginan atau kepentingan untuk mendustakan atau tak percaya kepada mana rasul-rasul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak ada perbezaan. Cuma dari sudut yang kita akan fahamkan, beriman dengan semua secara menyeluruh, tapi beriman secara perinci dengan Muhammad SAW. Kita percaya semua rasul telah datang. Kita tahu rasul ada sebenarnya nama sekian, kita percaya, kita jadi saksi nabi itu telah datang. Sebab Quran kata, okay, Quran kata. So, jadi kita beriman nabi itu telah datang, rasul telah datang. Tapi ajaran syariat kita kena ikut Muhammad SAW. Tak boleh kita kata nak ikut semua. Sebab balik pada asal, Allah Ta'ala jadikan semua para anbiya, agama mereka yang satu adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tugasan agama, dia akan berbeza-beza ikut kepada nabi-nabi berkenaan punya zaman dan masa dan tempat. Kerana Allah Ta'ala berikan pembezaan tersebut bersesuaian dengan keadaan masing-masing. Dan Allah Ta'ala bagi pada komplit syariat kepada Muhammad SAW yang tidak perlukan lagi penggantian. Adapun nabi-nabi sebelum Muhammad SAW diberikan ketidaksempurnaan sebab Allah Ta'ala akan menjadikan memang datang kepada agama tersebut akan berlaku perosakan daripada dalam agama itu sendiri. Allah Ta'ala datangkan dengan pindaan, pembetulan dan sebagainya. So manusia faham. Tapi berakhir sekali kalau manusia kata kenapalah asyik macam ni, dan Allah Ta'ala bagi the last testament. Mana arahan Allah Ta'ala yang terakhir, yang tiada lagi arahan sesudahnya, itu Al-Quranul Karim yang diberi kepada Muhammad SAW. So kita kena faham bahawa kita beriman dengan semua, tapi kepatuhan kita hanya pada Muhammad. Dan kalau orang tanya lagi kenapa? Sebab kerana Allah Ta'ala sendiri suruh para anbiya yang ada, semua nabi-nabi dan rasul yang ada, kalau datang pada mereka rasul yang terakhir ni, mereka kena iman dengan rasul ni dan bantu dakwah dia. Maksudnya tinggal apa risalah mereka, ikut risalah Muhammad SAW. Ini baik kali kita baca dalam surah Al-Imran ayat 81. Allah Ta'ala nyatakan, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan ingatlah tatkala mana Allah Ta'ala ambil perjanjian para nabi. Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin, demikian aku berikan kamu kitab dan juga hikmah. Bagi kamu kitab dan hikmah. Thumma ja'akum rasulun, mendatang pada kamu seorang rasul. Musaddiqul lima ma'akum, yang rasul ni benarkan apa yang kamu. Dia datang clarify apa yang Musa bawa betul, apa yang Isa bawa betul. Jadi datang kamu rasul ni, perintah Allah pada semua para nabi adalah la tu'minun nabihi, hendaklah kalian semua beriman dengannya, wala tansurunah, kamu bantu dia. Mana arahan Allah Ta'ala adalah kamu kena tolong dia, bantu dia. Betul orang kata qala aqrartum, adakah kamu berikrar, wa akhadtum ala dzalikum isri, yang kamu ambil di atas itu perjanjianku. Qalu, semua para anbiya berkata aqrarna, kami telah beriman, kami telah berikrar, berjanji untuk buat apa yang kau perintahkan. Kan? Allah Ta'ala pun jawab, qala syahadu, Allah Ta'ala bersaksilah, wa ana ma'akum minasyahidin, aku di antara kamu di kalangan yang menyaksikan. So maksud dia perjanjian telah diambil. Kalau datang Muhammad, semua rasul kena ikut dia. Semua nabi kena ikut dia. Tak ada siapa boleh tertinggal. Ini kena faham. Sebab tu kenapa bila kita lihat bukti-bukti kebenaran Muhammad SAW pada kitab terdahulu, dalam kitab Veda ke, kitab Purana ke, Hindu,
dan kitab roster Majusi dan kitab apa Taurat ataupun Old Testament Yahudi ataupun New Testament Kristian, semua tu ada cerita tentang Muhammad SAW terselit-selit pada ayat kisah ni semua ada dengan sebab nabi, dengan nama dia, sifat dia, keturunan dia, tempat dia diutuskan, even syariat yang dibawa pun apa karakteristik syariat itu semua pun datang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang karakter ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beza. So benda ni yang kita kata pembezaan kita dengan bila ada siapa-siapa datang mengaku. Saya ingat pengalaman saya lah bila jumpa dengan apa geng Al-Kadzab kan. Dia pakai ayat tadi lah, dia kata ayat tadi tunjukkan nabi dengan rasul lain. Saya kata dengan dia ada ayat Quran. Semua rasul tak nak panggil nabi. Contoh dalam surah surah Maryam ayat 58. Allah Ta'ala ceritakan tentang nabi-nabi yang datang tu. Allah Ta'ala sebut, okay, ulaika allazina an'amallahu alaihim. Mereka itulah golongan yang Allah Ta'ala beri nikmat ke atas mereka. Minan nabiyyin, kerana para nabi. Min dzurriyyati Adam, dzurriyyat Adam. Allah Ta'ala sebut nabi, sedangkan dalam tu ada Ibrahim, ada Nuh, ada nabi-nabi yang rasul, ada rasul. Allah Ta'ala gelar mereka nabi. Bahkan Allah Ta'ala janji pada kita di hari akhir nanti kalau kita taat Allah taat Rasul, kita bersama para nabi, para siddiqin, Allah Ta'ala kata para rasul. Ini kena faham. Sebab semua nabi itu, rasul itu nabi. Semua rasul itu adalah nabi. Dan kedudukan nabi adalah satu tempat. Ini beza dia. Sebab tu jangan kita tertipu dengan permainan diorang. Lepas tu bila diorang kata macam ni, dalam ayat ni, saya kata ini Muhammad. Dia kata mana tulis situ? Saya kata mana ada kahar tak ada dalam tu? Kahar tak ada dalam tu. Tapi kita ada cerita adalah ahli kitab kenal Muhammad. Ahli kitab tak kenal kahar. Ibu Yati ke apa, tak ada, ahli kitab tak kenal. Yang dia kenal Muhammad. Macam Allah sebut dalam surah Al-Baqarah 146. Allah nyatakan alladzina atainahumul kitab. Orang-orang akan diberikan mereka kitab. Orang-orang akan diberikan mereka kitab. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Muhammad macam kenal anak mereka sendiri. Kenal dia macam kenal anak mereka sendiri. So, bila mereka kenal macam anak mereka sendiri, sebab tu bila cerita tentang Nabi ni, ada benda yang tak patut timbul percanggahan sebenarnya. Tak ada pertelingkahan. Kalau kita baca tentang dalam Taurat dan Injil, tentang tempat lahir Nabi, keluarga Nabi, semua sekali diceritakan. Hatta kisah hijrah Nabi pun ada dalam Old Testament. Hijrah Nabi lari dari Mekah pergi Madinah tu, even Quraisy kalah pun telah dipredik, telah ditetapkan dalam Taurat, dalam kitab Isaiah. Isaiah itu Ilyasa, Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa diterangkan tentang kejatuhan ataupun apa yang jadi Nabi lari ke Madinah, penduduk Taimak berdekatan Madinah tu akan disuruh sambut Nabi. So benda tu semua sekali by detail tau, sangat detail, dengan nama, dengan sekian, dengan jumlah, yang mana benda tersebut menyebabkan tak ada siapa patut tak tahu atau tak kenal Muhammad ni siapa. Itu sebab beza. Kadang-kadang kita nak fahamkan, sebab kadang ada orang gunakan ayat ni, tak boleh bezakan para rasul atau para nabi. Tapi tajuk tak bezakan tu adalah kita tak pernah ada tak beriman. Kita beriman dengan semua. Kita percaya semua nabi telah datang. Tapi setiap nabi sebelum Muhammad adalah untuk kaum masing-masing. Dia tak ada untuk kaum yang lain. Ajaran Musa tak akan dapat kepada nabi yang lain. Semua nabi berasingan dia punya kaum. Tidak berkongsi syariat. Semua rasul Tapi bila yang macam keturunan Musa tu rasul. Kemudian bawah dia semua sekali adalah pengikut dia. Nabi Daud ke, Sulaiman ke, dan Ayub ke. Semua sekali itu adalah di antara nabi-nabi daripada keluarga Yaqub. Memang semua ikut ajaran yang sama. Ada pindaan sebagainya hingga datangnya Isa AS, ada pindaan sedikit berkenaan dengan ajaran Taurat. Dekat situ yang mula datang raba-raba ini, marah dan mengamuk, cuba untuk bunuh Isa sebab Isa ni kena mengubah agama. Ini kena faham pasal sudut dengki dan sebagainya lah. So daripada sudut ini kita faham bahawa sebenarnya setiap nabi itu tak didakwah bagi Isa sendiri alaihissalam. Dan Bible dicatatkan ada orang yang bukan bangsa Jew datang pada minta untuk dia sembuhkan anak sebagainya. Isa kata aku tak diutuskan kecuali kepada kumpulan sesat daripada Bani Israel. Aku tak diutuskan kecuali kepada bangsa sesat daripada Bani Israel. So kita nak buat macam mana? Memang dia sendiri kata macam tu. Itu adalah benda yang kita kata dalam ajaran agama tu tercatat sampai sekarang. Adapun Muhammad SAW dalam Quran Karim, Allah sebutkan dia adalah Rasul untuk semua manusia. Untuk semua manusia, bukan hanya setakat Arab. Semua manusia. Okay? Baik. Jadi kita faham. Jadi Allah Ta'ala
berikan janji tersebut. Jadi orang beriman tak ada membezakan. Maksud tak membezakan tu adalah tidak mereka panggil apa? Melihat boleh tak percaya mana-mana rasul. Atau kata macam rasul macam cerita tipu tak boleh. Apa rasul tu, apa cerita tentang nabi tersebut, rasul tersebut datang sahih, maka kita angkat tangan, kita sujud. Kita nabi telah datang. Cuma ketika mematuhi syariat ajaran, kita ikut hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Bukannya kita ikut semua. Baik. Jadi macam marbah lah pula. Kan cara solat tak ikut Muhammad, ini ikut Idris, ini ikut Musa, ikut sekian. Sedangkan cerita kelakar dia, kita tak pernah pun jumpa tengok Musa solat macam mana. So macam mana kita tak tahu? Atau ikut dia. Atau Ibrahim sendiri alaihi salam. Mana kita pernah tengok solat Ibrahim? So Muhammad yang datang last sekali ni, dia utusan yang diutuskan untuk membaiki dan betulkan balik manusia pada jalan yang betul. So ikut dia dah lah. Kenapa sibukkan dulu tu apa jadi? Lepas tu Allah Ta'ala akhiri kisah berkenaan Ibrahim AS dan keluarga Ibrahim dan surah Al-Baqarah di antara ayat 142 sampai 124 sampai 141. Yang dalam tu lepas tak ceritakan 138 Allah sebut tentang tajuk apa? Tajuk keluarga Ibrahim ni, lepas ceritakan tentang apa jadi pada dia. Allah akan sebut itu tilka ummatun qad khalat, itu umat yang telah berlalu. 134. Tilka ummatun qad khalat, itu umat yang telah lalu. Laha ma kasabat, untuk mereka apa yang mereka kerjakan, walakum ma kasabtum, untuk kamu apa yang kamu kerjakan. Wala tusaluna amma kanu ya'malun, mereka tak akan ditanya, kamu tak akan ditanya apa mereka buat dahulu. Ayat 134, 141. Dua ayat Allah Ta'ala ulang. So, supaya kita kena bezakan. Kita cerita tentang kisah Ibrahim dan sebagainya, tapi kita gap. Gap kita adalah untuk Ibrahim tu kita ambil pengajaran saja. Untuk ikutan Muhammad SAW. Bukan hanya setakat kita banding-bandingkan cerita, tak. Tapi kita kena tahu gap dia. Gap cerita tu kita cerita, tapi kita hanya ikut hanya Muhammad SAW. Okay? Jadi kita Thumma akhbara ta'ala, dan beritahu Allah Ta'ala bi annahu qad a'adda lahum al-jaza' al-jazil, al-jaza' al-jazila wa thawab al-jalila wal ata' al-jamila. Kemudian beritahu Allah Ta'ala bahawa dia telah menyiapkan untuk mereka itu orang beriman yang tidak memisahkan antara rasul-rasul, beriman dengan semua, ya. Tak bezakan, orang beriman tak membezakan seorang pun di kalangan mereka. Okay. Allah Ta'ala telah siapkan untuk mereka ganjaran balasan yang melimpah, pahala yang besar, pemberian yang cantik, yang elok. Okey. Faqala, maka Allah kata, ulaika, mereka itulah, saufa nu'tihim ujurahum, akan kami berikan mereka ganjaran upah mereka. Juga banyaknya akan diberi pada mereka. Bukan hanya satu, tapi bermacam-macam daripada pemberian. Dia kata dia punya ni, kalau ikut kira kita macam ni. Kira kita dalam kita ada ya. Sekejap. Ya. Oh, nun atau ya. Dia ada ni kalau qiraat kita, ni kena tengok qiraat kita Hafizul Asim yu'tihim ujurahum. Kalau dalam qiraat yang lain nu'tihim ujurahum, kami berikan. Yang lain baca dengan tadi kita baca Quran dia, kita ikut bacaan Hafs daripada Asim yang gunakan ya, yu'tihim ujurahum, mereka itulah akan dia berikan mereka balasan-balasan mereka. Kat sini mereka itulah yang akan kami berikan mereka, kami Allah Ta'ala. Sebab tadi pada ayat yang awal tu kan Allah Ta'ala gunakan kami tentang orang yang masuk neraka tu, Allah Ta'ala pakai kami. Ni tengok dia. Ni kami. Jadi kat sini Allah Ta'ala kata kami jugalah, kalau ikut qiraat lain kami nu'tihim. Ayat tadi tu titik nun dengan ya tadi, dia mengubah dari segi masalah kalimah daripada kami kepada dia.
Kalau kita sebut kat sini kan, dia. Kami kat sini dia. Kami. Tadi kalau ayat qiraat kita, dia berikan pahala mereka. Kat sini kami berikan mereka pahala mereka atau ganjaran mereka. Dia beza dari segi masalah kami atau dia. Tapi dua-dua adalah Allah, bukannya yang lain. Okay. Dia kata ulaika sawfa nu'tihim ujurahum. Mereka itu akan kami berikan mereka pahala-pahala mereka, ganjaran-ganjaran ke upah-upah mereka. Ala ma amanu billahi wa rusulihi. Di atas sebab apa mereka dahulu beriman dengan Allah dan juga utusan-utusannya. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan adalah Allah Taala itu amat-amat pengampun, amat-amat penyayang. Ai terhadap apa? Lidzunubi him, terhadap dosa-dosa mereka. Ai in kana li ba'dihim dzunub. Ya, itu jika sekiranya pada sebahagian mereka ni ada dosa-dosa, Allah Taala akan ampunkan. Okey. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan? Jadi kita masuk itu panjang pula 153 154. Okey. Tajuk kita ni tentang ahli kitab macam ni, penyelewengan diorang dan akidah. Kita punya sepatutnya macam ni. Ini pembetulan-pembetulan bagi akidah. Apa yang ahli kitab percaya, yang tak sepatutnya mereka percaya, dan apa yang Allah Ta'ala jadikan untuk kita sebagai garis panduan untuk kepercayaan. Baik, ada soalan? Sementara sebelum berapa minit lagi? Tak ada. Tak ada. Wallahu a'lam. Tak ada. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Okay, tapi macam ingat tajuk kita 150 sampai 162 nanti berkaitan dengan masalah akidah-akidah yang salah daripada Bani Israel dan apa yang sepatutnya beriman. Ini first kita ambil berkenaan masalah tidak beriman dengan sebahagian Rasul, beriman sebahagian saja. Itu cara untuk mereka tinggalkan syariat. Dan kita orang beriman dengan semua. Tidak kita bezakan seorang pun di kalangan para anbiya Allah, para Rasul Allah Ta'ala utuskan. Cuma macam saya terangkan ujung tadi, detailkan sikit, iman kita dengan semua Rasul secara keseluruhan, tapi iman kita dengan Muhammad secara perincian. Maksudnya dari pelaksanaan ibadat, cara dekat ibadah Allah Ta'ala, solat kita, puasa kita, ikut Muhammad SAW, bukan ikut semua para anbiya. Sebab kalau ikut pada Nabi-Nabi sebelum Muhammad SAW, ada je yang puasa dia dengan tidak bercakap. Macam kisah Maryam dan surah Maryam, kan dia puasa tanpa bercakap. Puasa tanpa bercakap. Nazar untuk puasa tak bercakap. Tapi dalam Islam kita tak ada. Nabi tak benarkan langsung untuk kita puasa tanpa bercakap. Bahkan kita disuruh berpuasa dan bercakap. Tak disuruh kita tak bercakap. Kurang bercakap lain. Tapi tak bercakap langsung tu bukan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ajaran para anbiya sebelumnya mungkin berlaku sedemikian. Macam kisah Nabi Zakaria, kan tanda Allah Taala berikan untuk dia adalah dia takkan bercakap pada orang ramai selama 3 hari. Itu tanda bahawa dia akan dapat anak, Yahya. Jadi ada kata ia adalah dia ibadat puasa kepada Allah Taala, takkan bercakap pada orang. Betul yang kisah Maryam ketika lahirkan anak dia Isa alaihi salam. Pun ketika tu disuruh di balik kampung dia dengan keadaan mikul anak, mendokong anak, menggendong anak dia dengan keadaan tidak bercakap kepada sesiapa pun. Ini semua ni adalah petunjuk tentang syariat yang berbeza dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita berhenti sini insya-Allah. Ini sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alaihi salam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.